Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik murid-murid, hari ini kita akan teruskan kepada topik pembelajaran kita, iaitu bab yang baru, iaitu bab 7. Tapi sebelum itu, apa yang telah kita pelajari pada kelas minggu lepas adalah mengenai bab 6, iaitu Kesultanan Johor Riau, di mana kamu sudah ketahui aspek kegemilangannya, iaitu di mana kamu telah lihat pusat perdagangan Kesultanan Johor Riau, dan juga kamu juga lihat cara pengurusan pelabuhan, pusat persuratan. Jadi pada hari ini kita akan lihat pula bab 7, iaitu Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Kita lihat 7.1. Cara pengasasan, siapakah pengasasan bagi Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Tapi pada hari ini cikgu hanya sentuh satu sahaja negeri, iaitu pengasasan Kesultanan Pahang. Jadi kita lihat. Yang pertama adalah pengenalan. Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menandakan lahirnya 4 buah negeri yang berdaulat. Negeri Melayu yang berdaulat. Jadi legasi Kesultanan Melayu Melaka ini diteruskan secara langsung di Pahang dan juga Perak. Bagi legasi Kesultanan Johor Riau pula diteruskan secara langsung di Terengganu dan juga Selangor. Jadi lihat Kesultanan Pahang. Ini adalah bendera bagi Pahang lah, yang mana tidak tahu, ada warna putih dan juga hitam. Bagi Kesultanan Pahang ini diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita lihat langkah demi langkah penceritaan bagi Kesultanan Pahang. Kita lihat pada abad ke-15, Pahang ini merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Seri Bija Diraja ini dilantik sebagai wakilah untuk mentadbir Pahang. Semasa Melaka ini diperintah oleh Mansur Shah, ia telah menghantar puteranya, iaitu Raja Muhammad, sebagai Sultan Pahang. Raja Muhammad ini dari Melaka telah datang ke Pahang yang diiringi oleh golongan bangsawan ataupun dipanggil sebagai golongan kaya Melaka. Beliau dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan hulu balang besar serta pengikut. Kenapa ia melantik sedemikian adalah untuk membantu dalam pentadbiran kerajaan Pahang. Jadi kita lihat pula, Raja Muhammad ini telah mengasaskan Kesultanan Pahang pada tahun 1470, dan Raja Muhammad ini diberi gelaran sebagai Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah ini telah mendirikan pusat pemerintahan di Pekan, di mana ianya berhampiran dengan kuala Sungai Pahang. Wilayah pemerintahan ini meliputi sedili besar, iaitu di Terengganu lah. Jadi Sultan Abdul Jamil ini adalah merupakan sultan yang ketiga yang memerintah Pahang pada tahun 1495 hingga 1512. Sultan Abdul Jamil ini juga merupakan antara sultan yang masyhur lah, itu sultan yang paling terkenal pada ketika ini. Ianya mengekalkan hubungan harmoni lah dengan Kesultanan Melayu Melaka. Selain daripada itu, beliau telah berjaya mempertahankan Pahang diserang oleh Siam bersama-sama dengan bantuan Kesultanan Melayu Melaka lah. Pada ketika itu Pahang ini mengalami permasalahan di mana
Pahang ini diserang oleh Siam. Jadi bila adanya Sultan Abdul Jamil ini, maka beliau telah berjaya dalam mempertahankan Pahang dari diserang oleh musuh iaitu Siam lah. Okey. Jadi kita lihat pula Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah pada tahun 1592 sehingga 1614, yang tidak meninggalkan waris kerana puteranya Raja Muda Abdullah mangkat. Mangkat di sini adalah matilah, sudah meninggal. Jadi Pahang ini diperintah Kesultanan Johor Riau lah. Pada ketika ini Pahang berada di wilayah pegangan Bendahara Johor. Maksudnya Pahang ini berada dalam naungan ataupun wilayah yang dipegang oleh Johor lah, yang berada dalam negeri Johor tersebut. Jadi jadi kita lihat ini adalah salah satu orang panggil rentetan ataupun langkah cara penceritaan bagaimana Kesultanan Melayu Pahang ini diasaskan lah. Jadi kita lihat pula keluarga Bendahara Johor telah mentadbir Pahang dan kemudiannya telah mengasaskan Kesultanan Pahang. Siapa pengasas pada ketika ini? Pengasas pada ketika ini adalah Bendahara Siwaraja Wan Ahmad, dan Bendahara Siwaraja Wan Ahmad ini diberi gelaran sebagai Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Sebab itulah negeri Pahang ini dipanggil negeri Muazzam Shah. Macam kita Kelantan Darul Naim, Terengganu Darul Ihsan. Kalau Pahang, Pahang Darul dipanggil maksudnya di sini adalah Muazzam Shah ni bandar yang besar. Maka muncullah kesultanan baharu di Pahang yang berdaulat dan kekal sehingga hari ini. Maksudnya kesultanan ini masih diteruskan pada ketika ini. Jadi apa yang boleh dirumuskan adalah kita lihat siapa pengasas Kesultanan Melayu Pahang. Selepas itu bagaimana dia punya rentetan cara penceritaan daripada abad ke-15 di mana Pahang ini merupakan wilayah naungan, dan sampailah pada hari ini bagaimana Kesultanan Melayu Pahang ini diteruskan dan dikekalkan sehingga hari inilah. Jadi untuk kelas seterusnya kita akan lihat pula Kesultanan Perak. Bagaimana siapa pengasas bagi Kesultanan Perak dan rentetan penceritaan bagi Kesultanan Perak ini, dan seterusnya kita akan lihat Kesultanan Terengganu dan juga Selangor. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini mengenai topik pengasasan Kesultanan Pahang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.